الحمد لله القائل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan ketika, dengan mengerjakan segala perintah yang disuruh oleh Allah dan menjauhi diri dari segala yang dilarangnya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, negeri akhirat, memasuki syurga dan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala adalah matlamat bagi kehidupan seorang yang beriman. Oleh itu, kesedaran yang mendalam mestilah wujud di lubuk hati kita bahawa negeri akhirat adalah jauh lebih baik daripada dunia ini. Dunia ini adalah tempat untuk kita bercucuk tanam, menyediakan bekal, dan akhirat adalah tempat memetik buahnya, dan dunia merupakan wasilah atau jambatan yang mesti dilaluinya untuk sampai ke negeri akhirat. Atas dasar inilah umat Islam disuruh, digalakkan berusaha, berniaga, mendirikan bangunan dan seumpamanya. Malah untuk mengaturkan hal-hal ini, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang disebut sebagai muamalat, yang mengandungi masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan seumpamanya. Serta diatur pula sistem zakat dan disediakan pahala besar bagi orang yang bersedekah supaya teragih kekayaan kepada seluruh masyarakat. Setiap orang Islam mestilah memahami dasar-dasar tersebut dan mestilah menjadikannya sebagai prinsip dalam kehidupan di dunia ini. Barang siapa yang terlupa atau tidak mahu menyadari hakikat ini, pasti ia akan terkeluar dari garisan yang telah ditetapkan oleh agamanya. Ia akan terpesong dari matlamat hidupnya, matlamat kehadirannya di dunia ini. Lalu ia menjadikan kehidupan di dunia ini hanya semata-mata untuk dunia, dan segala pertimbangannya adalah berdasarkan keuntungan duniawi semata-mata. Bahkan terkadang ia melakukan perkara yang pada zahirnya berbentuk akhirat, tetapi matlamat dan tujuannya adalah semata-mata untuk mendapat keuntungan dunia. Seperti yang telah disebut, yang pernah selalu kita dengar dalam hadis yang menyebut bahawa orang alim, orang yang syahid, penderma, qari, pendakwah dan penuntut ilmu yang akan diheret dan terus dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Sebab utamanya adalah berpunca dari maksud mereka, nawaitu mereka, niat mereka adalah untuk tujuan keduniaan pada amalan yang zahirnya nampak seolah-olah untuk akhirat. Oleh itu, kesedaran yang mendalam perlu ditanam di dalam jiwa kita. Dari masa ke semasa, hati kita perlu diperiksa dan diobati, supaya hati yang merupakan tempat pandangan Allah bersih dan sihat, supaya segala amal dan ibadah
serta segala bentuk tindakan kita yang kita lakukan adalah berdasarkan kesucian niat yang terkandung di dalam hati dan dinilai serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak kami, yakni tidak Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang berbahagia, kegagalan seseorang dalam menyedari matlamat hidupnya yang sebenar akan merosakkan jiwa, fikiran dan tindakannya. Fikirannya sempit dan neraca pertimbangannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan meraih kesenangan dunia yang sementara ini. Ia mencari kerehatan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah sebagai tempat berusaha. Ia mencari buah di kebun yang baru sahaja ditanam, maka pasti ia tidak akan menemukannya. Dunia adalah tempat beramal, tempat untuk menyediakan bekal, bukan tempat untuk berehat. Sebab itulah disebut, apabila ia mencari buah di dunia ini, dia tidak akan bertemu hasilnya, melainkan ia telah menanam, menyiapkan bekal untuk menuju negara yang kekal abadi di akhirat kelak. Apatah lagi dalam keadaan yang sangat mencabar di akhir-akhir ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan ujian dan cabaran. Iman kita diuji dengan dahsyatnya oleh suasana sekeliling, suasana sekitar yang banyak bercanggah dengan nilai-nilai keimanan. Kita sangat terdedah kepada perkara-perkara yang mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemana sahaja kita pergi, kemana sahaja kita melepaskan pandangan, maka di situ banyak perkara yang mungkar. Di mana sahaja kita meletakkan pendengaran, maka di sana banyak perkara yang bercanggah dengan iman. Kemana sahaja kaki kita langkah, di sepanjang jalan, di kiri kanan, maka di sana juga sangat banyak perkara yang dapat mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Inilah cabaran dunia akhir zaman. Kita sudah tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, cuma sama ada besar atau kecil, banyak atau sedikit, teruk atau belum. Maka tidak ada jalan selamat kecuali dengan kita mengikut tunjuk ajar yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah kepada umatnya, Al-Quran dan sunnahnya. Oleh itu, marilah sama-sama kita mempelajari Al-Quran, isi kandungannya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja mempelajarinya, tetapi berusaha sedaya upaya untuk kita mengamalkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita. Marilah kita mempelajari ilmu-ilmu yang telah disusun oleh para ulama, yang disebut sebagai ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf atau akhlak. Dengan ilmu-ilmu yang disebutkan ini, insya-Allah akan menjadi garis panduan yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah di muka bumi dan di akhirat kelak. Marilah saya mengajak diri saya dan sidang jemaah sekalian supaya kita memberikan penumpuan terhadap tarbiyah, terhadap pendidikan diri kita sendiri, anak-anak isteri kita dan orang-orang yang di bawah jagaan dan tanggungan kita. Sejak dari dalam buayan lagi, hendaklah kalimat tauhid, la ilaha illallah, ditanamkan dalam lubuk jiwa anak-anak kita. Biarlah kalimat itu bersemayam dan bertapak kukuh dalam lubuk hati mereka untuk menjadi teman, menjadi benteng kepada mereka di kemudian hari yang akan dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, sangatlah dikesali tindakan sesetengah ibu bapa yang tidak mahu mengambil perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka mengenai pelajaran ilmu fardu ain.
Buktinya kita lihat, tidak ramai di kalangan para waris yang menghantar anak-anak mereka ke kelas pengajian petang di sekolah rendah, apa yang disebut sebagai kelas kafa. Sebahagian kecil sahaja yang mengambil berat, yang sanggup bersusah payah menghantar anak mereka ke kelas pengajian pada waktu petang. Mereka sangat gelisah. Mereka sangat gelisah, khawatir dan bimbang kalau melihat anak mereka tidak berjaya dalam peperiksaan akademik seperti ilmu sains, matematik, geografi dan seumpamanya. Tetapi sayang, tidak merasa apa-apa, tidak merasa gelisah kalau anak mereka tidak pandai membaca Al-Quran, tidak gelisah kalau anak mereka tidak memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka tidak merasa gelisah kalau anak mereka tidak menjaga sembahyang 5 waktu, dan mereka tidak merasa gelisah kalau anak mereka tidak membaca Al-Quran. Sebaliknya mereka sangat gelisah kalau mereka tidak dapat mencapai matlamat duniawi, kehidupan kesenangan dunia semata-mata. Sidang Jumaat sekalian, saya bertanya diri saya dan sidang Jumaat, apakah alasan yang akan kita kemukakan di hadapan Allah kelak apabila kita disoal tentang bimbingan yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita? Gerangan apakah jawapan yang akan kita berikan sehingga kita dapat melepaskan diri dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah jawapan yang kita akan sediakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kelalaian kita untuk mendidik diri kita, anak-anak kita dan istri kita? Sudahkah kita membuat persiapan tentang jawapan yang akan dikemukakan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, tubuh badan kita ini kemana kita gunakan? Umur yang diberikan kepada kita kemana kita habiskan? Dan juga tentang harta benda yang Allah bagi kepada kita, dari mana kita perolehi dan kemana telah kita belanjakan. Sebenarnya hidup kita sekarang ini terlalu senang, senang yang melalaikan, senang yang melupakan kita dari mengingati negeri akhirat, yang merupakan matlamat daripada kehidupan kita yang sebenar. Kalau dilihat cara hidup kita sekarang, nampaknya seakan-akan seolah-olah kita akan hidup, kita rasa kita akan hidup selama-lamanya, atau kita rasa kita boleh hidup sehingga 100 tahun lagi. Kita mengejar dunia dan menghabiskan masa untuk mencari kepuasan hidup di alam yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita berusaha dan tempat membuat bekal untuk pergi ke negeri yang kekal abadi di akhirat. Maka apabila masanya sudah suntuk, badan sudah letih dan mata pun sudah mengantuk, ketika itu barulah kita ingin mencari kebahagiaan abadi. Pada masa itu barulah kita mahu duduk bersila di hadapan Tuan Guru untuk mengaji ilmu yang fardu ain, ilmu yang menentukan harga diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beginilah nasib diri kita yang kita sendiri corakkan, kalau beginilah nasib akhirat yang merupakan matlamat kehidupan kita, rasanya tak munasabahlah kita mengharapkan untuk menjadi penghuni syurga Firdaus yang tinggi itu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, disediakan bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Suratul Kahfi ayat 107 hingga 108. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الله تبارك وتعالى على رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوان المسلمين، اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم wa'lamu anna Allah bima ta'maluna khabir. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menyeru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, kita memang tidak mampu untuk mengikut sepenuhnya daripada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mampu mengikut sepenuhnya 100% bagaimana sahabat-sahabat baginda mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mampu, alhamdulillah. Cuba kita bayangkan 3 bulan api tidak menyala di dapur isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 9 orang itu. Mereka tetap tenang. Baginda yang tidak berdosa itu berzikir dan bersembahyang di waktu malam sampai bengkak kedua kakinya. Mulut baginda tidak pernah kering daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hati baginda tidak pernah lalai dari mengingatinya. Begitu pula para sahabat yang hidup mengelilinginya. Mereka sangat setia kepada baginda. Ada yang bersedia mendermakan seluruh harta bendanya fi sabilillah. Ada yang rela meninggalkan tanah air, tanah tumpah darahnya, dan meninggalkan segala harta kekayaan yang dimilikinya, serta meninggalkan sanak saudara yang dicintainya, lalu datang berhijrah ke negeri Madinah dengan membawa hanya 10 jari dan memulakan kehidupan baru yang serba tidak ada. Dan ramai pula di kalangan mereka yang sanggup gugur di medan perang sebagai syuhada, dan bermacam-macam lagi jenis pengorbanan yang mereka lakukan sebagai amalan yang mereka akan terima balasannya dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka sidang jemaah sekalian, saya bertanya diri saya dan kita semua, di manakah kita? Di manakah kita? Apa yang telah kita lakukan? Adakah kita telah membuat simpanan kebajikan yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak? Apabila soalan ini dikemukakan kepada kita, rasanya kelu lidah kita untuk menjawabnya. Sidang Jumaat sekalian, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan kasih sayang dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya memberikan peluang kepada kita, supaya kita termasuk kalangan orang yang belum terlambat. Pintu taubat masih terbuka dengan luasnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas
daripada murkanya. Keampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Yang penting kita bersedia untuk terus mengetuk pintunya. Yang penting kita terus mencari redha Allah Subhanahu wa taala, selalu datang untuk merayu dan meminta belas kasihan daripadanya. Hanya kepadanya kita pasrahkan diri kita. Kita serahkan diri kita yang berlumuran dengan dosa ini, dengan sepenuh harapan supaya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kumpulan hamba-hambanya yang diterima dan mendapat keampunan atas segala dosa dan kesalahan, dijauhkan daripada siksa neraka dan bertuah untuk menjadi penghuni syurga yang kekal abadi itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيتك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شه ابن المرحوم السلطان بدليشه. اللهم امنه الرشاد ووفقه للسداد واصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي العراق وفي جنوب تايلاند وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.